Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat, keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk sama-sama berada dalam rumah yang mulia ini, rumah Allah ini, untuk melaksanakan kewajiban solat maghrib kita secara berjamaah sesuai dengan yang dituntut kepada kita, dan menyambung pula masa kita pada malam ini dengan mempelajari beberapa ilmu yang dikongsi oleh para ulama kita dan kitab-kitab mereka berasaskan kepada Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sedang kita baru masuk bulan Rabiul Awal, hari yang kedua. Kita berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan yang masyhur kita ketahui, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan ini kita akan bicarakan dalam program-program agama, terutamanya program yang berbentuk sambutan kelahiran Rasulullah, atau kita panggil sebagai Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu dalam ini dia buat program ke ataupun dalam keadaan ada apa nak? Kita tak tahu. Kita semua kita diam. Tahu. Tapi tak apa, sebab mungkin awal-awal bulan, mungkin biasanya orang buat kat pertengahan bulan, bawa ada program-program yang berbentuk sambutan Maulid Rasul. Sambutan Maulid Rasul disebut oleh Dr. Suhaib Qaradawi adalah perkara yang baik, bid'ah makruh. Ada beberapa lagi bid'ah yang diikuti makruh. Jadi maknanya walaupun dia tidak kita buat, dia ada kebaikan, sebab bila kita buat diisi dengan program ceramah, kita buat dengan program berbentuk keagamaan, pembacaan sirah dan sebagainya, mendatangkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekali ya sebenarnya dapat Nabi Muhammad Rasul, kita bakal balik jumpa dia. Itu masalah dari sekarang. Pada malam ini saya nak mula dengan baca satu hadis yang saya ambil daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan An-Nawawi dalam Babun Nadbi, Babun Nadbi ila ikhtiyaris salat wal ilmi wa nahwihima min ibadat as-sakinah wal waqar. Hadis satu hadis saya bacakan. Hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis salat fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abu Hurairah. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salat, bila kamu ingin mendirikan sembahyang." Kata Nabi, bila kamu nak sembahyang, fala ta'tuha, janganlah kamu mendatangi sembahyang itu, ataupun mendirikan sembahyang, melaksanakan sembahyang. Ta'tuha ni datang, mendatangi sembahyang. Janganlah kamu dan mendatangi solat itu wa antum tas'aun, dalam keadaan kamu tergesa-gesa. Nabi melarang kita sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa. Yang ini berlaku bila kita lewat imam dah duduk di depan dan sembahyang, kita berlari tidak kita bagi. Nabi larang berlari sampai penat. Bila penat, kita sampai dekat sof, kita dah mengarah. Badan kita bukan berat kita 40, 80. Kita main tu, kita lari kat 1 meter, kejut, dia bebas. Sampai dekat tu, kita tak sembahyang kat tengah-tengah detik. Kita buat kat tengah keadaan kita tak bermain. Nanti Nabi larang. Kita main tu lewat. Kita steady je lah. Steady. Cool and steady.
Fama adraktum fassallu, Nabi kata, apa yang kamu dapat dari sembahyang itu sembahyang. Kalau kamu dapat sembahyang, dapat solat berjamaah tu sembahyang, kata Nabi. Sempat tak pertama sembahyang, sempat tak kedua sembahyang, tak kedua. Jangan tergesa-gesa. Wa ma fatakum fa'ati, apa yang kamu terluput daripada dia. Kita main wala soft dalam rakaat yang ke-3, kita dah lepas dah 2 rakaat, maknanya kita sempurnakan lepas daripada imam memberi salam. Ini cara yang Nabi ajar pada kita. Maknanya sembahyang Nabi nak kita buat dalam keadaan kita selesa. Sebab itulah Nabi larang orang main sembahyang dalam keadaan dia tak membersihkan diri dia, ataupun dia bawa benda-benda yang menyebabkan dia masa tak selesanya dia. Dan itu peperangan Khaybar. Dalam peperangan itu ada berlaku peperangan. Sahabat-sahabat ni tak ada makan dapat, maka dia berjumpa satu tempat yang dia ada ladang buah putih. Maka sahabat dapat dia makan buah putih banyak. Kemudian dalam sembahyang tu sahabat main sembahyang tak sebahagian dia bau buah putih itu tak hilang lagi. Maka Nabi kata, man akala min hadhihi syajarah fala yaqribanna masjidan. Hadhihi syajarah maksudnya hadhihi tahu buah putih. Siapa yang Nabi kata makan daripada tumbuhan ini, iaitu buah putih, maka janganlah dia mengakhiri masjid. Kalau orang makan buah putih dan Nabi tak bagi main sebab mulut dia busuk, mengganggu jemaah sembahyang. Orang ni sokok, Nabi kata boleh tak? Tak boleh, kecuali dia bersugi. Jadi dia bawa sebab ada sokok yang bawa sikit. Dia bawa dia batu haram. Dia bina dia haram. Kalau pun haram, awak menjaga lewat agama tempat keluar dapat itu dia mohon. Maknanya benda tu jelas tujuan dia tak boleh main dalam keadaan kita mengganggu jemaah. Hatta orang yang dalam keadaan dia sembahyang, kalau dia was-was pun, orang tu kalau boleh dia disuruh dia hilangkan was-was dia. Dia sembahyang, dia takbir orang ni, orang sebelah ni dah tertiar dah, dia was-was dia. Allah takbir, Allah sebab dia berpusing-pusing nak dapat. Yang tu tak boleh mengganggu jemaah. Kita doa jadi ni awak tak habis lagi, mana habis kita terang ke dia sembahyang itu tidak. Maknanya Nabi, hadis tu walaupun simple, dia punya maksud dia banyak. Nabi nak beritahu sembahyang ni keadaan yang senang, tak ada gangguan dalam sembahyang. Sama ada gangguan itu datang daripada orang bersendiri, dia main kat besar-besar tadi dan dia penat lepas tu, ataupun gangguan tu main daripada orang lain. Yang orang lain tu sama ada bau dia, mulut dia, sama juga ada makan layan dalam mesin layan ni. Jadi saya dulu nampak ada bau layan. Kalau itu kurau layan dan kurau. Maknanya kita main tengok orang layan, tak buat makan layan tu, tapi nak pastikan nak makan tu jarak dia lama sikit daripada kita nak makan sembahyang. Makan dia siap dan berus gigi, tap dulu bau. Tap mana bau? Sendawa memang bau apa-apa. Kita sendawa, orang sebelah kita ada nanti aku tak ada kami sedih. Yang cerita tu, gangguan tu menyebabkan sembahyang tak apa. Kalau boleh, jangan kita buat macam tu. Kalau boleh, makan lepas balik dengan syahri, sehingga kawanlah boleh makan. Ataupun lepas subuh, sebab waktu dia panjang sikit, atau subuh dengan zuhur, makan dekat maghrib, memang pokoknya ada baru sampai syahri. Itu maksudnya. Jadi benda tu kita kena faham. Sebab Islam ni dia nak bagi kita duduk keadaan kita yakin. Dia sembahyang, dia sembahyang yang terbaik, ibadah yang terbaik. Maka semua yang berkaitan dengan ibadah Islam dia. Kita wudhu dengan cara yang terbaik. Pakaian kita, pastikan nak sembahyang tu pakaian yang terbaik kita ada. Dan kita main nanti pun dalam keadaan kita betul-betul pulih. Kita panggil apa? Sepenuhnya kita punya perhatian untuk solat ni. Sebab kita main dalam keadaan Nabi Allah Ta'ala. Walaupun kita tak nampak zahir, tapi Allah Ta'ala menunggu kehadiran kita untuk solat dan bayatnya. Iaitu kalau kalimah kita pada menyanyi, sebab kita nak baca bab yang kurang nama dia, bab yang kaitan dengan rahsia sembahyang. Kita
Kata Muhammad bin Ali Tirmizi, Tirmizi, dia baca dengan nama dia. Dia punya tadi. Sebelum itu saya nak betulkan, saya dapat mencari nama kita adalah Mulyatul Musali ataupun Milyatul Musali. Mulia ataupun Milya, Milya baca mania. Mania itu orang mati. Baik. Maksudnya bermula kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, bermula sembahyang itu ibaduddin, dan ialah yang pertama difardukan akan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin. Maknanya dia berkata yang pertama sembahyang itu adalah tiang agama. Ibaduddin maknanya tiang agama. Sesuai dengan hadis Nabi. Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Maknanya tiang benda yang paling penting adalah sesuatu struktur binaan. Kalau rumah tak ada tiang, tak boleh diri rumah. Mustahil sebuah rumah kita tak ada rumah kalau tak ada tiang. Hatta kemah pun orang tiang. Kemah kering ada tiang? Ada tiang. Tiang itu mesti ada, sebab dia struktur yang paling penting, tiang. Yang mendirikan sebuah binaan adalah tiang. Tiang tak ada, maka binaan itu tak ada. Islam pun binaan yang paling asas adalah solat. Tak ada solat, tak ada tiangnya, maka Islam itu tidak sempurna. Bahkan orang yang tak sembahyang adalah hadis yang disebut man taraka salata muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, dia menjadi kafir dengan jelas-jelas. Dia ulama bincang kafir ni adalah bid'ah kafir syariah. Ulama kata kalau dia tolak sembahyang dengan keadaan dia aktifkan sembahyang tak wajib, maka dia kafir, sama dengan orang Islam. Tapi kalau dia tak sembahyang pada mana, dia ni kafir syariah. Tapi juga kufur kepada Allah ni, kedua-duanya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Di sembahyang yang disebut as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan sembahyang, faqad aqama din, maka dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadama din, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi sembahyang ni struktur yang paling asas dalam Islam, sembahyang. Bagai tiang